Okey, sekarang kita sambung nombor 7. Rajah 7 menunjukkan model struktur atom X dan atom Y. Okey, kalau kamu tengok gambar rajah ni sebenarnya nak kamu fokus kepada subatom. Subatom ada proton, elektron dan neutron. So, kamu kena mahirlah membezakan 3 subatom ni. Kalau kamu tak mahir membezakan 3 subatom ni, kamu akan susahlah nak jawab soalan nombor 7 ni. Kalau kamu tengok gambar rajah X dan Y ni, elektron dia mesti duduk di dalam dia punya petala ataupun dia punya orbit. Kalau di tengah-tengah ataupun di bahagian nukleus hanyalah proton dan neutron sahaja. Jadi macam mana nak bezakan yang mana satu proton, yang mana satu neutron? Kamu kena pastikan bilangan proton sama banyak dengan bilangan elektron. Okey, jadi kalau kamu faham konsep tu, kamu senang nak jawab nombor 7 ni. Okey, soalan ni tanya, namakan zarah P. Zarah P ni kamu kena tahulah adakah dia proton ataupun neutron. Tapi disebabkan soalan ni dia dah label dah yang gelap tu adalah proton. Jadi yang P tu mestilah neutron. Okey, jawapan dia neutron. Soalan B, apakah cas bagi P? Neutron casnya adalah neutral ataupun kita kata tidak bercas. C. Berdasarkan rajah 7, nyatakan nombor proton bagi atom X. Nombor proton ni maknanya dia nak kamu bagi tahu bilangan proton. So, kamu lihatlah proton untuk X tu yang warna gelap tu lah 1, 2, 3, 4. Okay. Jawapan dia adalah 4. Kalau kamu nak pasti betul tak betul jawapan kamu tengok elektron dia betul tak 4. Elektron pun betul 4 yang ada dekat orbit tu. Sebab syarat atom, proton dengan elektron kena sama banyak. Jadi jawapannya adalah 4. Okey, soalan C2. Nombor nukleon bagi Y. Okey, kamu tengok Y. Sebelum tu kamu kena tahu formula nombor nukleon. Nombor nukleon adalah bilangan proton tambah bilangan neutron. So, kamu kira je yang ada dekat bahagian tengah tu. Yang gelap dengan yang putih tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, jawapan dia 9. Okey, seterusnya D. Mengapakah atom X dan Y adalah isotop? Yang ini kamu kena tahulah maksud isotop. Isotop ni adalah atom yang mempunyai bilangan proton sama tapi bilangan neutron dia berbeza. Kalau kamu tengok gambar rajah ni, X dan Y ini proton dia sama banyak, 4. Tetapi bilangan neutron dia tak sama. X tu dia punya neutron ada 4 tapi Y neutron dia ada 5. Jadi soalan tu tanya mengapakah X dan Y adalah isotop. Jadi jawapannya kerana bilangan proton sama tetapi bilangan neutron berbeza. Okey, kemudian dia tanya namakan satu contoh isotop. Okey, kamu boleh contohlah. Contohnya karbon 12, karbon 13. Itu adalah contoh-contoh isotop. Okey, sekarang kita tengok terus nombor 8. Yang ini pun lebih kurang soalan kita bincang sebelum ni. Kalau kamu tengok soalan nombor 8 ni, rajah ini dia sebenarnya ada kaitan dengan kitaran nitrogen dan dia cuba kaitkan juga dengan proses fotosintesis. So, kamu kena hati-hatilah bila jawab soalan yang berkaitan dengan kitaran-kitaran ni. Kalau kamu tengok daripada gambar tu, gas W di atmosfera, tindakan kilat. Tindakan kilat tu sebenarnya clue untuk kamu. Ini mesti berkaitan dengan kitaran nitrogen. Sebab dalam kitaran nitrogen, semasa berlakunya kilat, selalunya gas nitrogen di atmosfera tu akan bertindak balas lah dengan oksigen yang ada di atmosfera sebab panas daripada kilat tu. Jadi dia akan berubah menjadi nitrogen dioksida dulu. Lepas tu dia larut dalam air hujan, kemudian dia masuk dalam tanah, baru dia jadi baja ataupun kita panggil dia nitrat. Okey, dan nitrat ni siapa yang guna? Selalunya kalau dalam tanah ni akar tumbuhan lah yang akan serap. Cuma jangan tertipu. Bila dia tulis dekat situ tumbuhan ni dia melalui proses Z, kemudian dia membebaskan sejenis gas. Gas tu adalah gas Y di atmosfera. So, kamu kena hati-hati sikit. Kamu kena tengok dulu pattern soalan ni, jangan terus nak jawab. Sebab bila melibatkan tumbuhan, dia kadang-kadang mungkin dia nak tanya proses fotosintesis, mungkin dia nak tanya proses respirasi. So, kamu kena hati-hati sikit bila nak jawab berkaitan dengan tumbuhan ni. Jangan confidence sangat, ni fotosintesis, ataupun kamu confidence ni respirasi. Sebab tumbuhan ni dia lakukan dua-dua proses tu. So, kamu tengok dulu secara umum lah soalan ni. Kalau kamu tengok soalan di bahagian A tu,
Menggunakan maklumat dalam jadual 3, namakan W, X, Y dan Z. So, dari sini kita dah ada clue dah dekat situ. Semasa tindakan kilat, nitrogen di dalam atmosfera ditukar kepada nitrat ataupun juga kata baja tadi dalam tanah dan diserap oleh tumbuhan. Tumbuhan membebaskan karbon dioksida ke atmosfera melalui proses respirasi. Okay, ingat ya, ini dia nak kamu kaitkan proses respirasi pada tumbuhan, bukan fotosintesis. So, berhati-hati. Apakah keadaan X dalam tanah? Okey, X tu tadi nitrat ataupun baja kan? So, selalunya dia dalam keadaan macam mana? Kita jawab dalam keadaan sebatian. Jawapan dia dalam keadaan sebatian. Saya harap kamu faham lah maksud sebatian. Sebatian ni maknanya dia dalam keadaan benda yang dah bercampur secara kimia. Contohnya nitrat, dia bukan tunggal tau, dia akan jadi bentuk amonium nitrat selalunya. Tu dipanggil bentuk sebatian. So, sebab tu jawapan dia adalah dalam bentuk sebatian. Okey, kemudian C. Pada pandangan anda, bagaimanakah kesan gas Y dalam atmosfera menyebabkan fenomena pemanasan global? Okey, kamu kena ingatlah gas Y tu tadi gas karbon dioksida. So, sekarang dia suruh kamu kaitkan macam mana gas karbon dioksida ni menyebabkan fenomena pemanasan global. Okey, jadi kamu kena jawab lebih kurang macam ni lah. Kerana gas karbon dioksida memerangkap haba. Okey, itu satu ciri dia. Dan ia juga menyebabkan haba yang terperangkap tidak boleh dibebaskan semula ke angkasa. Dibebaskan semula ke angkasa lepas. Okey, itu antara poin penting yang kamu kena tulis kat situ. Pertama, mesti ada perkataan karbon dioksida ni cirinya memerangkap haba. Kedua, menyebabkan haba yang terperangkap tu tidak boleh dibebaskan semula ke angkasa lepas. Okey, itu sahaja jawapan dia.